Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Mata Pelajaran Sejarah Didik TV KPM, tentunya dalam slot menengah atas. Jadi, kalau tadi kita dah lihat perkembangan nasionalisme di Indonesia dan juga Filipina, untuk segmen kali ini, Cikgu, negara mana pula yang akan kita lihat? Silakan. Baik, terima kasih Irfan. Kita gerak lagi kepada dua lagi negara jiran kita, iaitu nasionalisme di Myanmar dan di Vietnam. Baik. Okey, saya teruskan ya. Silakan, Cikgu. Okey, kita lihat nasionalisme di Myanmar dahulu. Okey, untuk pengetahuan Irfan dan murid-murid, nama lama Myanmar adalah Burma. Okey. Sebagai nota ya. Okey. Seperti biasa kita balik kepada tiga perkara asas tadi. Kenapa, di mana dan siapa. Siapa. Okey. Susunannya kita boleh buatlah ya, di mana satu. Yang paling penting adalah tiga perkara tersebut. Kita lihat yang pertama. Nasionalisme di Myanmar bermula daripada manifestasi, harapan, impian, perjuangan golongan kelas menengah. Yang pertama, cikgu ulang, kelas menengah. Penting ya untuk murid-murid. Yang kedua adalah golongan Sami Buddha atau nama lainnya golongan Pongyi. Yang ketiga, golongan Takin atau Siswaza Universiti. Dan yang keempat adalah golongan Tani. Kesemua mereka ini menentang imperialisme yang sama. Imperialis yang sama iaitu British. British ni juga yang menjajah negara kita. Betul, Cikgu. Okey. Seterusnya, digerakkan lagi nasionalisme di Myanmar oleh Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengekalkan tradisi agama Buddha. Okey. Dan isu paling terkenal dalam sejarah nasionalisme di Myanmar adalah isu kasut. Isu kasut. Apa yang menarik tentang isu kasut ni, Irfan? Cikgu ulas sedikit. Silakan. Peristiwa di mana seorang pegawai British telah masuk ke rumah ibadat masyarakat Burma di Myanmar tanpa membuka kasut. Dan ini dijadikan alasan oleh nasionalis di Myanmar untuk mengatakan bahawa pegawai British tidak menghormati agama dan budaya kami. Betul. Maka kami marah, kami menentang. Seterusnya, diteruskan lagi nasionalisme oleh Majlis Persatuan Am Kesatuan Buddha yang diketuai oleh U Bapa. Apa yang mereka laungkan bangsa Burma. Okey, di sini kita sudah nampak nasionalisme. Betul. Untuk melahirkan satu bangsa, bangsa Burma. Seterusnya digerakkan lagi oleh Majlis Am Sangga Samagi. Okey, Majlis Am Sangga Samagi ini telah mencetuskan satu pemberontakan besar ya. Nama dia pemberontakan Sayasan yang diketuai oleh Sayasan Sami Buddha. Sayasan adalah Sami Buddha pada tahun 1930 dan 1932. Mana 2 tahun, Cikgu, ya pemerintah itu berlaku? 2 tahun. Okay. Seterusnya, nasionalisme ini diteruskan lagi oleh pihak yang bijaksana kaedahnya. Siapa? Takin. Siapa yang menggerakkan Takin? Aung San. Dan kita boleh lihat gambar Aung San di hadapan Irfan ya. Baik. Itu adalah tokohnya. Mereka menubuhkan satu parti. Parti dia adalah Parti Do Bama Asiayon. Kami orang Burma. Kami orang Burma. Kami orang Burma. Menunjukkan bahawa mereka nak jadikan Burma itu milik Burma. Dan last sekali, yang terakhir ya, Perdana Menteri pertama adalah orang tempatan Myanmar iaitu Dr. Ba Mo yang memenangi pilihan raya pertama Myanmar pada tahun 1937. Baik. Okey. Ringkasnya. 4 perkara yang perlu murid-murid tahu apabila belajar tentang perkembangan nasionalisme di Myanmar. Yang pertama adalah Persatuan Belia Buddha, yang kedua Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma, ketiga Majlis Am Sangga Samagi dan Parti De Bama Asiayon. Okey, inilah antara pergerakan ataupun kronologi mengenai perkembangan nasionalisme di Myanmar, Cikgu. Betul, Fan. Okey, baik. Bila dah faham ni, semestinya Cikgu akan ajukan soalan kepada anak murid, betul? Betul. Okey, jadi kita lihat dulu soalan-soalan yang akan diberikan. Silakan, Cikgu. Lihat soalan yang pertama. Ini soalan berbentuk mudah. Cikgu baca ya. Nyatakan pihak yang menggerakkan nasionalisme peringkat awal di Myanmar. Okey, murid mana yang nak menjawab soalan ini? Silakan angkat tangan. Silakan. Saya nak jawab. Okey, silakan, Marisha. Okey. Pihak yang menggerakkan nasionalisme peringkat awal di Myanmar terbahagi kepada 4 golongan. Golongan pertama ialah golongan kelas menengah. Seterusnya ialah golongan Sami dan golongan Siswaza merupakan golongan yang ketiga. Pihak yang terakhir ialah golongan Tani. Okey, terima kasih Farisha. 4 jawapan Farisha. Yang pertama adalah golongan menengah, yang kedua adalah Siswaza, Betul. Sami, Siswaza dan Tani. Tani. Kita lihat tepat atau tidak. Kita lihat dulu jawapan daripada
Farisha sebentar tadi mengenai 4 golongan untuk nasionalisme di peringkat awal Myanmar. Cikgu ulas 4 jawapan tadi. Yang pertama adalah golongan menengah. Menengah. Tepat. Okey. Yang kedua adalah golongan Sami atau Pongyi. Yang ketiga adalah golongan Siswazah Universiti atau Baik. Taking. Jadi masih sama jawapan Masih dia. sama. Dan yang keempat golongan Tani. Okey. Bermaksud Irfan di sini jawapan Farisha tadi walaupun dia sebut Siswazah sahaja, sebenarnya jawapan dia sama markah dengan jawapan Taking. Sebab dia sama maksud. Okey, terima kasih kepada Farisha. Baik cikgu. Jadi berapa bintang untuk Farisha cikgu? Disebabkan soalan ini aras rendah, 4 markah, 4 bintang. 4 bintang. Tapi penuhlah bintangnya, 4. Okey, maknanya Farisha berjaya untuk mendapatkan kesemua soalan dengan betul. Jadi jom kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Silakan. Kita lihat soalan seterusnya. Mengapakah golongan Takin terlibat dalam gerakan nasionalisme di Myanmar? Ini soalan lebih tinggi arasnya. Okey, kita lihat siapa yang nak cuba menjawab soalan ini. Mengapa? Berikan sebab dan juga alasan kenapa golongan Takin ini masih terlibat dalam gerakan nasionalisme di Myanmar. Silakan. Siapa nak cuba jawab? Angkat tangan. Saya cuba. Silakan Izzati Nadira. Ini kerana golongan Takin atau nama lainnya Siswazah berilmu pengetahuan dan reti membaca. Jadi, apabila diorang reti membaca, mestilah diorang boleh tahu perkembangan isu semasa yang berlaku kat negara diorang kan. Selain itu, mereka juga dapat merancang dengan bijaksana untuk berjuang menentang penjajah. Baik, terima kasih jawapan yang diberikan oleh Izzati Nadira, cikgu. Bagaimana jawapan yang diberikan? Yang pertama ilmu, Ilmu, betul. yang kedua membaca semasa dan yang ketiga bijaksana. Kita lihat cadangan jawapan daripada cikgu. Adakah sama dengan jawapan seperti yang dicadangkan? Okay, yang pertama, ilmu pengetahuan berasal daripada pendidikan. Pendidikan diperolehi oleh Takin di universiti. Betul. Tepat. Mereka belajar. Sama maksud mereka belajar. Okay, seterusnya, apabila mereka sudah belajar, boleh membaca, mereka akan membaca bahan-bahan semasa. Akhbar contohnya. Dan akhbar itu akan memaparkan isu semasa pada ketika itu. Dan isu semasa pada ketika itu adalah penjajahan, penindasan, perlunya gerakan nasionalisme. Jadi bagaimana mereka berjuang? Selepas mereka mengetahui tentang penjajahan, mereka berjuang dengan berhemah, dengan bijaksana. Contohnya menubuhkan Parti. Baik. Okey. Dan kalau kita boleh dapatkan sedikit pengajaran mengenai gerakan Takin ini, cikgu. Ya. Mereka ini merupakan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Betul. Sebab itu pentingnya sebagai seorang rakyat Malaysia juga, kita masih dan juga perlu belajar dengan lebih banyak untuk mendapatkan pengetahuan dan sekaligus untuk menjaga negara kita sendiri. Tepat, Irfan. 10 bintang daripada 10. 10 Okey, dari untuk 10. Irfan. Alhamdulillah. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Jom. Lagi soalan, cikgu? Ada. Ada Kita lagi. gerak pada soalan seterusnya. Sila. Soalan pantun kembali lagi. Pantun bersua kembali. Okey, kita lihat pantunnya. Irfan nak jual sekali lagi? Boleh cikgu, kalau cikgu izinkan saya boleh baca. Sila, Irfan. Baik, Irfan akan jual pantun ini kepada anda murid cikgu yang berada dalam talian. Jadi, dengarkan. Raja perkasa duduk di singgasana. Di samping setia, permaisuri baginda. Hosni Rizal, ikon pejuang Filipina. Siapa pula pejuang utama Burma? Siapa nak beli? Silakan. Sila angkat tangan. Saya nak beli, cikgu. Okey. Elisa. Baik, Elisa, Puteri. sila. Baiklah cikgu, adat berpantun kalau dah jual mestilah kita kena beli, betul? Betul. Baik, cikgu. Anak gadis masuk ke hutan, si bapa gusar sibuk bertanya. Menjadi kebanggaan si anak watan, Aung San namanya, tegas orangnya. Aung San orangnya, tegas orangnya. Tepat sekali jawapan. Aung Baik. San ada di hadapan. Ini adalah rupa tokoh di Myanmar ketika dahulu. Okey, cikgu. Berapa bintang untuk Puteri Elisa? Pantun merupakan kreativiti. Betul. Maka kalau ada 6 bintang, 6 bintang saya beri. 6 bintang untuk Puteri Elisa. Berikan tepukan terlebih dahulu. Tahniah Habib ucapkan. Baik, cikgu. Nampaknya kita telah pun mengetahui bagaimana perkembangan nasionalisme di Myanmar. Ada lagi soalannya, cikgu? Itu sahaja soalan untuk Myanmar. Okey, baik. Ada lagi tak untuk segmen ini? Ada. Kita terus kepada negara yang seterusnya. Silakan, cikgu. Kita sambung. Nasionalisme di Vietnam. Negara jiran kita. Seperti biasa, kembali kepada siapa, di mana dan kenapa. Kenapa?
Di mana? Di Vietnam. Yang pertama, kenapa berlakunya nasionalisme di Vietnam? Faktornya adalah kenapa biasa kita akan menjawab soalan faktor. Dalam sejarah kita sebut soalan itu soalan faktor. Perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi. Vietnam selepas dijajah oleh Perancis. Perancis menjajah Vietnam. Seterusnya, yang kedua, keunikan nasionalisme di Vietnam juga adalah gerakan ini dipelopori oleh bangsawan dan golongan Mandarin. Golongan Mandarin ini golongan yang mendapat pendidikan Konfusius yang menyeru kepada pemulihan sistem beraja balik kepada sebelum dijajah oleh Perancis. Dan mereka menggunakan medium atau akhbar pada peringkat awal tahun abad ke-20, medium paling utama adalah surat khabar. Betul. Media cetak. Dua, Tribune Indigene dan Cloche File. Tema dia sama. Mengkritik penindasan penjajah. Okey. Teruskan. Seterusnya selepas Perang Dunia Pertama, Irfan, tahun 1918 Perang Dunia Pertama tamat, terdapat dua aliran nasionalisme di Vietnam. Yang pertama adalah nasionalis dan yang kedua komunis. Okay. Gerakan nasionalis menubuhkan parti. Nama dia Vietnam Quoc Dang Dang atau ringkasan dia VNQDD. Ini kita biasa sebut ya VNQDD atau nama lain dia Parti Nasionalis Vietnam. Dan yang kedua adalah aliran kedua komunis menubuhkan Parti Komunis Vietnam PKV. Dan yang terakhir sekali dalam gerakan nasionalisme di Vietnam adalah tokoh ini siapa? Tokoh Ho Chi Minh menjadi presiden pertama Republik Demokratik Vietnam. Ini Vietnam Utara sahaja, Fad. Pada peringkat awal dan pada akhir sekali 1976 terbentuklah Republik Vietnam Merdeka. Okey. Ringkasan perkembangannya ada 4. Ada 4. Ya. Sila ingat ya, murid semua. Ya. Ada 4 kesemuanya. Okey, ada 4. Yang pertama adalah bangsawan dan golongan Mandarin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nasionalis menubuhkan parti Vietnam Quoc Dang Dang dan komunis menubuhkan parti Komunis Vietnam. Lebih senang nak ingatlah Parti Komunis Vietnam. Dan yang ketiga adalah Republik Demokratik Vietnam. Yang terakhir sekali Republik Vietnam itu sendiri. Baik. Baik, itu ringkasnya. Kita gerak kepada soalan ujian. Soalan. Inilah murid-murid. masanya untuk kita menguji kefahaman murid-murid cikgu yang berada di dalam talian. Jadi, jom tengok soalan cikgu. Okey, kita gerak pada soalan yang pertama. Saya baca ya. Apakah yang menyebabkan pergerakan nasionalisme di Vietnam terbahagi kepada dua aliran? Apakah Okay, sebabnya? siapa nak jawab ya? Silakan. Ada murid cikgu yang bersedia dengan jawapan. Baik. Okey, Isha. Sila Isha. Okey cikgu, saya rasa ideologi komunis mempengaruhi nasionalis di utara Vietnam. Manakala ideologi barat mempengaruhi nasionalis di selatan Vietnam. Komunis di utara Vietnam dan nasionalis di selatan Vietnam. Kita lihat jawapan. Adakah menepati kehendak soalan? Baik, yang pertama, ideologi komunis. Okey. Sesuai dengan jawapan Isha, yang pertama adalah dipengaruhi oleh ideologi komunis di mana di Vietnam Utara. Okey. Okey, manakala yang kedua, jawapan Isha adalah ideologi nasionalis di mana di Vietnam Selatan. Vietnam Selatan. Okey. Tepat soalannya, tepat jawapan dengan soalan. Baik yang cikgu. diberikan. Berapa bintang untuk Isha cikgu? Okey, 4 bintang daripada 4. 4 daripada Penuh, ya? 4. Tahniah saya ucapkan kepada Isha kerana menjawab soalan dengan baik. Baiklah, sekarang ini kita nak berhenti berehat seketika. Banyak lagi perkongsian ilmu selepas ini, tetapi kita ingin beri sedikit masa untuk kita berehat dan kita akan jumpa lagi dalam Didik TV KPM selepas ini.